Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? Ahlan wa sahlan ke kelas Ustaz Faizal. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau yang lepas kita dah belajar strategi hijrah, hari ini kita akan belajar peristiwa Quba. Apa terjadi kat Quba? Mari. Bila sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba, Quba ni kira sempadan sebelum sampai ke Madinah. Nabi telah mengasaskan masjid pertama di situ. Macam mana gambar masjid tu? Macam itulah kat belakang ustaz ni. Macam itulah gambar dia. Kemudian pada 12 Rabiul Awal tahun 14 kenabian, Nabi dan Abu Bakar tiba di Madinah. Apa yang Nabi buat? Yang pertama, Nabi mempersaudarakan dua golongan yang besar kat sana, iaitu Muhajirin dan Ansar. Kemudian Nabi membina masjid yang kedua pula, iaitu Masjid Nabawi sebagai pusat pemerintahan Madinah. Nampak tak? Inilah dia kehebatan Nabi Muhammad. Walaupun hanya mendapat perintah yang simple daripada Allah Ta'ala, tapi Nabi telah mengatur strategi bagaimana nak berpindah. Mula-mula Nabi buat sedikit demi sedikit. Nabi tak suruh semua orang pindah sekaligus, suruh bawa barang semua. Tak ada. Nabi suruh umat Islam waktu tu pindah sedikit demi sedikit. Kemudian Nabi berpindah dengan Abu Bakar ni, dia yang paling akhir sekali. Semua umat Islam dah selamat, kemudian Nabi pun pindah. Nabi terima perintah hijrah ni, berpindah ni, dua peringkat. Pertama, Nabi dapat perintah bila Nabi jumpa Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, aku dapat perintah. Allah Ta'ala telah memerintahkan kepadaku agar menyuruh umat Islam berpindah ke Madinah." Nabi suruh umat Islam pindah dulu. Kemudian Nabi datang kepada Abu Bakar lebih kurang 2 atau 3 bulan lepas tu, kita sedang ceritalah dalam hadis tu. Barulah Nabi kata, "Ya Abu Bakar, aku telah dapat perintah untuk berpindah hari ini." Dan itulah Nabi terus pindah. Jadi dia dengan Abu Bakar ni naiklah unta 2 ekor. Maka Asma ni ambil tali pinggang dia, yang ikat pinggang tu dia koyak 2, kemudian ikat makanan, satu untuk Nabi Muhammad dan satu lagi untuk bapanya. Itu riwayatnya lah. Okey, kita tengok kepada kepentingan hijrah. Kenapa mesti buat hijrah ni semua? Apa susah-susah sangat? Perlu ke? Kan dah bagus kan duduk dekat Mekah. Yang pertama, macam tadilah cakap, sebab Allah dah perintah, wajib lah. Tapi apakah dia kepentingannya? Umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Itu dia pasal masa dekat Mekah, kehidupan umat Islam diancam, susah nak buat. Sembahyang pun sembunyi-sembunyi. Yang berani Umar, tak ada siapa berani lawan Umar. Dinyatakan masa Umar mengisytiharkan diri di Islam, Umar telah berdiri dekat tengah-tengah Mekah tu. Dia cakap, "Aku dah masuk Islam, ada siapa nak berani nak lawan aku?" Maka akan jadi janda lah isteri-isterinya, dia akan jadi yatim lah anak-anaknya. Tak silap saya lah. Macam tu Umar kata. Berani. Orang lain tak berani, orang lain give up. Tapi dengan umat-umat Islam yang lain yang lemah, yang hamba dan sebagainya, mereka ni semua disiksa. Sehingga Bilal pun disiksa di padang pasir. Diletakkan batu sebesar-besar ke atas dada, dibentangkan dekat padang pasir. Jadi susah nak amalkan ajaran Islam. Sebab tu Allah Ta'ala suruh berpindah supaya bebas mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama. Mereka hidup aman dan damai. Ini semua kesan daripada perjanjian Aqabah sebelum peristiwa hijrah. Kalau ada yang ingat, sebab masa tu
dah ramai dah penduduk Madinah atau Yathrib masa tu telah memeluk Islam. Jadi kalau orang Islam datang, diorang sukalah. Apatah lagi Nabi yang datang, lagilah mereka gembira. Okey, kemudian dakwah dapat disebarkan secara meluas. Bila dah aman, keadaan stabil, senanglah nak buat kegiatan dakwah. Yang keempat, negara Madinah menjadi maju dan digeruni musuh. Bila keadaan stabil, politik stabil, maka negara Madinah dapat dibangunkan dengan elok. Daripada segi sosiologinya, ekonominya, politiknya, kekuatan senjata, askar dan sebagainya. Jadinya bila kuat, negara-negara lain pun takut, terutama dekat Mekah lah. Kemudian peristiwa hijrah ini membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam mengatur strategi dalam berdakwah. Sebab tu ingat adik, setiap apa yang kita buat, kita perlu aturkan, kita perlu rancang. Macam adik-adik nak bangun pukul berapa, jadi kena tidur awal. Katakan adik nak bangun pukul 6.30 pagi, jangan tidur pukul 2, pukul 3. Memang tak bangun pukul 6.30, kena tidur pukul 10 boleh lewat, ataupun 10.30. InsyaAllah lah bangun pukul 6.30. Lepas tu set jam kat tepi. Lepas tu bila dah bangun, terus bangun tidur. Ni kira strategi lah, plan macam mana nak bangun tidur. Nabi pula buat strategi bagaimana nak berhijrah. Macam mana pula adik-adik nak berjaya dalam pelajaran? Yang pertama, mestilah ikut PDPR waktu sekarang ni. Kemudian tonton video ajaran guru-guru, dan kemudian ikut arahan guru. Kalau tak tahu, mesej guru, tanya. Lepas tu hantar tugasan, jangan culas. Maksud culas ni jangan ponteng lah. Kalau tertinggal kan ada rakaman, jadi boleh tonton. Bila dah tonton, buatlah tugasan, jangan langsung tak buat. Bila dah ikut semua step-step ni, barulah kita berjaya. Iktibar hijrah. Anak-anak digalakkan mencontohi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama, melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, membuat perancangan yang teliti sebelum melakukan sesuatu. Contohnya, buat video bagaimana cahaya terbias. Kita mesti tunjuk pada buku teks dulu. Macam mana nak buat video tu, apakah maksud cahaya, bagaimana boleh terbias. Kita tak boleh main kerja je, ambil je kamera, ambil je handphone, buat video, lepas tu tak tahu nak rakam apa. Jadi macam mana kan? Sebab tu kena ada rancangan teliti, atau maksudnya. Kemudian tenang dan tabah menghadapi cabaran. Anak-anak dalam kehidupan ni memang tak ada pernah yang senang. Senang kena susah. Tu je formula dia. Sebab tu ada peribahasa Melayu, berakir-rakir dahulu, berenang-renang ke tepian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Menjadi sahabat yang hormat, menghormati dan saling membantu. Jadi kita ni jadi sahabat yang baik, macam Sayyidina Abu Bakar, sanggup berkorban untuk Nabi. Akhirnya dapat apa? Dapat pahala. Kemudian Abu Bakar dijamin sebagai salah seorang sahabat yang masuk syurga. Nampak tak? Banyak kelebihan kan? Itu baru jadi sahabat. Kalau jadi pelajar terbaik, pekerja terbaik, kan macam-macam. Ataupun anak yang terbaik, ayah suka, mak suka, atuk suka, saudara-mara suka, adik-beradik sayang. Kita pergi mana pun orang suka. Macam itulah. Kemudian sanggup berkorban masa dan tenaga demi mencapai keredaan Allah. Sebenarnya susah nak capai keredaan Allah. Yang pertama, kita mesti buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, ikut apa yang Nabi buat, dan patuh pada ibu bapa dan guru. Kemudian berusaha memperbaiki diri atau keadaan kepada yang lebih baik. Maksudnya apa? Maksudnya macam ini paling senang sekali. Kalau
2 tahun dulu kita tak hafal CP. Masa awak darjah 3, awak tak hafal CP 5. Takkan tahun 5 tak hafal lagi. Jadi awak cuba hafal. Kalau awak dah hafal, itu adalah salah satu cara berusaha memperbaiki diri atau keadaan kepada yang lebih baik. Itu satu. Jadi kalau awak bandingkan diri awak dulu, yang dulu awak tak hafal, sekarang awak hafal, bergunalah untuk kehidupan kita. Nah, macam itulah katakan surah-surah hafazan yang awak kena hafal. Dulu awak tak hafal, sekarang awak hafal. Itu dalam pelajaran. Bagaimana dalam kehidupan? Kalau dulu suka melawan kata mak ayah, sekarang jangan lagi ikut kata mak ayah. Kalau mak ayah suruh belajarlah. Jangan asyik main saja, nanti kita yang rugi. Baik, sampai sini dahulu kelas Ustaz. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bahagian yang ketiga. Jadi sampai sini dahulu. Bertemu lagi. Ahlan wa sahlan ke kelas Ustaz Faizal. Ma'assalamah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.